pula dalam ambulans pun polis. Kenapa dah sampai hospital dekat ward kecemasan pun polis? Sebab di dalam ambulans, dalam ward kecemasan, pihak hospital belum lagi merawat pesakit. Dia tak tahu apa sakit dia, apa sejarah dia. Yang mereka buat hanyalah rawatan kecemasan. Belum merawat penuh lagi. Bagi bantuan awal je. Maka segala perkara yang mati di luar ward, pihak polis yang keluarkan surat. Kalau polis kata postmortem, pihak hospital akan buat postmortem. Mana arahan tu daripada pihak berkuasa. Okey? Apa perlu nak buat kalau meninggal di rumah? Contohnya. Okey. Meninggal di rumah, pertama kita kena telefon nombor 999. Telefon senang. Ambulans akan datang, dia akan sahkan kematian. Kita tak boleh sahkan kematian macam saya kata tadi. Pihak hospital, kerajaan saja yang boleh, hospital kerajaannya, ambulans lah. Kalau kita panggil hospital, kita panggil ambulans swasta pun tak laku. Ya? Contohnya panggil PBSM pun tak boleh. Dia mesti ambulans kerajaan. Sebab tu sebut dalam call, saya nak bagi tahu ayah saya dah meninggal dunia, saya perlukan pengesahan, maka dia akan datang. Pihak hospital ataupun ambulans akan datang ke lokasi dan dia buat pengesahan. Biasanya dalam tempoh setengah jam, 1 jam ambulans datang. Bila dia dah sampai, dia cek nadi, cek darah, cek apa pun segala nak cek, confirm dah meninggal, dia keluarkan satu surat. Surat pengesahan tiada tanda-tanda kehidupan. Dia sebut nama si mati, pukul berapa dijumpai, bagaimana keadaan dia, dia cop. Dan segeralah waris pergi ke balai polis membawa surat tersebut. Baru pergi balai polis. Ya. Apa nak kena buat? Dokumen yang perlu dibawa ke balai polis. Surat pengesahan tadi, IC si mati, tak ada IC, pasport dia, tak ada pasport, surat beranak, pengenalan dia lah. Dan juga IC pihak waris yang melaporkan tu. Kalau bukan waris, keluarga dia yang lain pun tak apa, jiran-jiran ke, yang penting IC lah. Kita nak buat report kena ada IC kan. Dan yang keempat, apa sahaja rekod perubatan dia selama ni dia check up ke hospital, semua bawa. Kad hijau yang kecil tu pun bawa. Supaya pihak polis tahu, selama dia sakit kat mana dia dirawat. Dia akan telefon pihak hospital tu. Betul ke si mati ni sakit macam ni? Macam mana keadaan dia? Itu siasatan dia. Okay, bila polis berpuas hati dengan penjelasan, sekiranya tak ada tanda-tanda yang meragukan, memang dia meninggal kerana sakit je, maka polis akan keluarkan surat mati ni. Ataupun namanya surat daftar kematian. Yang belah depan ni, ini adalah surat slip pengesahan kematian yang pihak ambulans keluarkan. Kecil je. Yang belah kanan, belah kiri saya ni, atas ni, ini ialah surat daftar kematian cetakan komputer. Maknanya dia type, dia print. Setengah balai polis dia dah ada dah. Biasanya kebanyakannya bandar kita guna yang ni. Tapi setengah tempat di kampung, kawasan-kawasan yang terpencil, mereka gunakan manual lagi. Yang ni tulis tangan. Yang mana ini dia tiga kopi dia tu. Warna putih, salinan yang asal, serahkan kepada JPN. Kertas putih tu kita kena bagi kat JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk ditukarkan kepada sijil kematian. Kena daftar ya, tak boleh kita bawa yang tu je. Warna biru belakang tu, salinan untuk tanah kubur atau orang yang menjaga tanah kubur. Kena bagi rekod mereka. Salinan berwarna kuning yang belakang tu, itu ialah salinan kita, simpanan kita. Walaupun biru dan kuning tu kadang-kadang tulisan dia tak nampak, sebab karbon kadang-kadang tak apa clear, karbon yang dia type tu kan, cetak tu, maka tak jadi masalah. Sebab yang penting ialah tu, nombor siri yang ke atas tu. Nombor siri ni penting. Bila dia type nombor siri ni, maka dia akan nampak senarai rekod semua. Okey? Baik. Itulah cara dokumentasi. Okey? Baik, ada soalan? Tak ada. Selalunya kalau sijil kematian ni dikeluarkan selepas postmortem ataupun dulu? Baik, surat kematian yang kita sebut surat daftar kematian ni dikeluarkan selepas postmortem.
Tujuan dia ialah untuk tahu punca kematian. Jadi belum postmortem nak tahu punca kematian macam mana. Dah postmortem baru surat keluar. Dan kadang-kadang bila nak postmortem ni, pihak polis kena berbincang dengan waris. Contohnya dia meninggal sakit, tapi dia punya laporan tidak berapa kuat. Dia sakit kencing manis tak kronik pun, tapi kenapa dia meninggal? Dia argue kan macam tu. So dalam hal ini pihak polis akan mencadangkan postmortem. Jenazah dibawa ke hospital, kita kena buat benda siasat ni. Waris ketika itu dia boleh bincang, nego lah kan. Saya tak nak postmortem. Jadi polis akan beritahu lah apakah kesannya sekiranya tak postmortem, tuntutan akan datang, masalah semua. Kalau waris kata tak apa, kami tak nak apa-apa tuntutan, kita tak nak postmortem. Polis kadang-kadang mereka ni nak menjaga tak nak jadi isu kemudian hari. Maka dia nak kata postmortemnya kita boleh bincang. Selagi kes tu bukan kes jenayah boleh bincang. Melainkan kalau kes jenayah, kes bunuh ke atau kes kemalangan atau kes polis atau accident, memang kena postmortem. Selain daripada tu kita boleh bincang. Biasanya postmortem berlaku bagi kematian bawah umur 60. Dikira sebagai sebelum warga emas. Dan yang kedua, sekiranya mati tanpa rekod penyakit yang jelas. Dia sihat je, umur 45, tak pernah ada sakit, dia tiba meninggal. Kena tahu ni punca sakit dia ni. Di sini kita boleh bincang dengan polis. Baik, postmortem menyeksa mayat ke tidak? Pada dasarnya memang menyakiti mayat. Macam kita katakan bahawa Nabi sebut tulang mayat kalau kita patah-patahkan, mayat sakit. Macam mana orang hidup tulangnya dipatah-patahkan. Maknanya tetap merasai sakit. Adapun demikian, Muzakarah Fatwa kita tahun 2004 mengatakan harus bedah siasat demi mengadili hak mayat dan juga pada waris yang hidup. Mana kata adalah perkara-perkara yang perlu. Maka di situ kita ambil mudarat yang lebih berat yang mana? Meninggalkan si mati tanpa diadili ataupun kerana takut dia sakit. Maka kalaulah orang tu mati tanpa tahu sebab apa dia mati, mungkin dia kena bunuh ke, mungkin dia teraniaya ke, jadi hak dia tak dapat diadili. Kesian pada mayat juga. Jadi perlunya postmortem juga. Itulah pentingnya. Allahu a'lam. Ya Tuan Haji? Cara buat? Baik. Hospital first dia tak terus buat postmortem. Mula-mula dia akan tengok mayat itu, dia akan cek kat telinga, kat bawah lengan, bahagian-bahagian tertentu, dia akan cek ada lebam ke tidak. Kadang-kadang bila hospital dah nampak secara kasar je, okey, tak apa, kita dah boleh declare dari heart attack. So senang. Yang kedua, postmortem ni bedah terus. Macam mana? Dia akan potong bahagian kepala dulu. First dia akan potong bahagian dada dulu. Dada dia akan potong, dia akan keluarkan organ-organ. Jantung, hati dia akan cek ada blok ke, ada beku ke, tersumbat ke, pembuluh darah ke apa ke. Kemudian dia akan cek bahagian otak. Kepala pula dia akan bedah. Organ-organ ni janganlah kita terpedaya. Hospital bawa keluar organ ni, dia jual. Kan, mana ada? Organ-organ yang dah tak berfungsi ni mana boleh nak hidupkan balik? Nak jual pun tak ada guna. Kan? Orang dah mati, kita nak hidupkan jantung dia balik. Macam mana? Tak ada guna. Tu lain. Kalau dia kata isytihar derma organ, jantung nak derma, hati nak derma, itu berlaku dalam keadaan orang tu masih hidup. Maksud hidup tu macam mana? Contohnya dia sakit dan dia dah disahkan mati, brain dead. Dah mati dah otak dia. Dia hanya berhidup kerana pernafasan tadi, mesin pernafasan. Maka ketika itu pihak hospital akan tanya waris dia ni orang yang mengisytiharkan untuk derma organ. Dia akan tanya waris dulu. Waris benarkan ke tidak? Waris kata okey, itu hajat dia, buatlah. Maka dia akan buat dalam keadaan jantungnya masih pump. Dia dah mati dah, tapi jantung masih pump. Maka dia akan minta siapa yang menerima organ, dia akan buat ujian apa semua. Ketika itulah dengan pantas dia boleh adalah jangka waktu dia. Waktu tu dia akan terus masuk ke dalam penerima organ dan sebagainya. Dia tak terlalu lama, ya. Dan kalau macam kata dia dah mati sekalipun, tak ada fungsi dah organ dia, tapi dia penerima organ, banyak lagi organ lain yang boleh dimakan. Antaranya tisu, kulit dia,
Itu antara organ-organ yang boleh diguna pakai lagi. Tapi waris boleh ada hak macam tu. Tak nak. Tak ikut. Boleh. Walaupun dia istiada penemu organ, kalau waris kata kami tak setuju, tetap waris ada hak. Sebab setiap mayat, orang yang berhak menuntut adalah waris. Okey, ada jawapan? Ada soalan lain? Tapi sekiranya kalau dia dah keluarkan otak tu semua, dia akan simpan dalam perut tu, tak boleh kat kepala. Tempat asal balik lah. Sebab saya ada tanya kita hospital dia perlu dia kata dia sumbat dalam perut dia. Itu nak kerja mudah je tu. Kan kadang-kadang dia dah malas nak, dia dah jahit dia kan. Sumbat kapas dia dalam tu. Dah sumbat kan. Alamak, lupa lah nak masuk otak ni. Letak perut je. Senang tak perut kan. Pernah jadi je tu. Biasa jadi. Dia nak mudahkan kerja dia. Sebab itulah kita sebagai saya embalming, kita bila nak buat, kita tak boleh bedah mayat. Kami tidak ada lesen ataupun tidak ada kebenaran untuk memotong badan mayat. Kita hanya boleh buat tebuk saja. Lepas tu kita cucuk, sedut keluar. Bagi hospital yang membedah mayat, forensik, dia dah bedah. Kemudian waris kata kami nak awet mayat ni, nak embam mayat ni, nak buat balik. Maka kami akan berbincang dengan pihak forensik yang buat postmortem tu. Nanti organ-organ dia tu, termasuk otak ke apa ke, masuk dalam beg plastik. Lepas tu letak dalam perut mayat, jahit. Kami boleh buka balik jahitan tu, keluarkan organ tu. Nak tanam ke apa, pulang lah kan. Dan jahit balik. Biasanya macam tu. Macam kita beli ayam kat Giant, kadang-kadang organ tu dia simpan dalam plastik kan, masuk dalam punggung mayat tu kan. Jadi kita boleh keluarkan balik kan. Jangan terbayang-bayang Tapi kalau kadang-kadang kenapa sekali ni tak kenapa nak kena nasi kan? Mana? Organ dengan otak ni Tanam keluar. tak maksud dikeluarkan. Dikeluarkan maksudnya asingkan dia. Asyik ni kenapa kita nak buat macam tu? Kenapa kita tak tanamkan dia bila dah dalam perut tu ni? Ini dari sudut apa, kita nak terbang keluar ni, organ tak boleh ada dalam perut. Dia cepat busuk. Jadi kita kena keluar, kena buang dia. Sebab itulah kalau orang jual ayam segar tu, dia buang organ tu dulu. Kenapa? Dia cepat busuk. Hati, limpa, empedu tu kan, cepat busuk. Yang besi tu susah nak guna. Ni pernah guna untuk praktikal je lah, tapi bukan mayat sebenar. Jadi ada yang sebenarnya saya tunjuk nanti video. Hujung-hujung nanti saya akan tunjuk video. Alright. Jadi insyaAllah live. Ada video live. Jangan balik. Tengok. Alright. Nanti kita akan jumpa lagi. Soalan tu kita akan teruskan nanti. Okay. Jadi boleh maknanya orang perempuan boleh tutup ni dulu. Tak apa. Sama je keadaan dia. Tak ada beza. Nanti kita akan tengok balik waktu solat jenazah nanti. Okay? Boleh? Alright. InsyaAllah. Silakan. Hello. Tak payah. Tak payah mic. Siapa volunteer? InsyaAllah yang pertama orang yang besar kan. ikut. Tapi dia punya kelebihan siapa jadi mayat ni panjang umur dia insyaAllah. Ada gerentor. Boleh? Masya-Allah, baiklah. Baju dan nirwana dah. Yang kunci yang besar. Boleh besar. Ya kocik dia besar. Tak apa je, mayat kadang-kadang macam saiz. Alright. Okay. Apa berjenis apa bacaan ni? Alright. First kita kenal abang-abang dulu. Dia pakai mic pula. Suruh dia pakai mic dia lah. Dia ada mic dia tak? Test 1, 2, 3. Dah tak payah. Suara saya dah kuat dah. Tak payah. Kita kecil je ni. Okay. Baik. Ini barang-barang dia ya. Ini kapur barus. Nampak tak? Dia cube-cube macam ni kan? Siapa tak kenal boleh saya sebarkan. Okay. Nak ambil sikit bau dia letak kat baju tak apa. Kapur barus ni dia ada dalam bentuk serbuk. Kadang-kadang bila tumbuk nampak macam garam dalam kasar ke garam halus kan.
Jangan letak kat dapur. Dia macam Halu-halu kan. halu. Sebab apa kalau takut letak dapur, takut time nak masak kita semua. Keliru kan? Senang dapat. Ada Maidin. Macam halu kundur kan. Betul. Mana dapat benda ni? Bagus. Selain daripada kat Maidin, pergi kat kedai India tu yang jual barang semayang dia tu. Ini dia buat semayang tau. Kita je buat mayat. Macam halu kundur. Ni serbuk cendana. Macam serbuk kunyit. Nak tengok. Jangan buat betul. Jangan buat kunyit ayam goreng cendana. Okey. Ini bukannya air cap badak. Ini air mawar. Air mawar ni bau macam sirap lah. Kaki tiga. Bakari. Okey, ala kapas. Ni. Jangan buat letak kat dapur Dekat rumah kita masak time tu semua. Bukan dia buburkan ayam dengan ikan kan. Dia gaul sekali. Makan berbuih mulut. Okey, ni sabun mandi bidara. Bidara. Kita guna daun sekali boleh tak? Boleh. Tapi tak semestinya guna sabun ni Kalau kat rumah kita pakai Fab ke Breeze ke tak ada masalah. Makna kata apa jenis sabun pun boleh. Alright. Okay, ni glove lah. Ini apa dia ni? Cotton bud. Okay, pas sampah. Apron. Face mask. Okay. Minyak atar. Celak. Sebenarnya minyak atar ni kadang-kadang orang keliru kan. Dia kata guna minyak tanpa alkohol. Kalau kita guna minyak yang ada alkohol, boleh tak buat semayang? Boleh kan? Dashing ke apa ke kan? Sebab apa tujuan alkohol tu untuk melamakan bau. Minyak yang ni kita pakai sekejap, setengah jam dah habis dah bau dah. Yang ada alkohol ni sampai besok pun kadang bau lagi kan? Jadi kalau nak pakai pada mayat, nak guna ni boleh, nak guna spray pun boleh. Cuma janganlah bau sangat. Harumnya. Macam ni Ustaz. Yang ni yang selalu untuk nasi biryani tu. Yes, campur sekali. Apa ni? Rekod suara. Pakai ni Zoom. Ustaz, tahu kanan tu kadang-kadang dia orang tak pakai pun. Tujuan nak pakai Orang yang utama orang jalan. orang utama je, tekong dia tu. Sebab dia nak cebok mayat. Jangan sampai terkena pada kemaluan dia. Itu penting pakai benda lah ni. Ya. Okay, apa lagi? Dalam set ni juga ada kain tuala. Kain tuala dan kain batik. Ni istimewanya ni, kit kami yang keluarkan ni. Ni kan, dia ada semua lengkap, tempat mandi dengan kapan semua ada. Kain kapan, kita bagi kain kapan. Dan juga kain kemban, towel, kapas ada 3. Cuba teka berapa ringgit harga dia. Kalau kat pejabat pos, dia tak cukup ni. Pejabat pos dia ada 2 kapas, dia tak ada yang ni. Harga RM200. Kalau kat pejabat pos, tak ada barang ni, tak ada kapas. RM200. Kenapa murah lagi? Yang ni semua lengkap. RM400. Okey, diskaun. Diskaun. Saat saya jual kat abang ni RM400. Betul lah, harga dia RM150 je. Betul. Sebab kami, kita buat benda ni, jadi kita tahu apa keperluan orang. Kadang-kadang banyak set yang tak ada ni, kain tuala dengan batik. Bila berlaku kematian, dia akan tanya waris, ada tak kain tuala, kain batik? Jadi waris akan serabut nak mikir hal tu kan. Jadi kalau ada kotak ni tu lengkap kan? lengkap bentang mayat dia kan. Dia ada satu, Boleh ada boleh hari jadi. Kita boleh simpan. Letaklah cantik dalam bungkusan tu kan. Dia fryer tu lah. Ada kahwin ke? Bungkus cantik sikit lah. Letak ribbon di tengah ni. Jadi bila malam-malam nak buka tengok kapan. Memang saya galakkan. Saya galakkan setiap rumah satu kotak ni. Simpan untuk kita kan. Betul, satu. Shopee Macam Shopee ni kena Shopee ada, boleh beli kat kita terus boleh. Yang ni saya galakkan standby rumah. Yang tu. Nama apa nama Shopee? Shopee. nama Shopee apa? Nur Fatah Group.
tunggu promo gambar-gambar. Ada kita tutup yang promo tu. Yang ni saya katakan kan, satunya kita letak kat mana? Letak kat rumah. Kalau ulama dulu, dia nak ingat kematian, dia gantung kain kapan dekat atas siling rumah dia. Bila dia baring, dia tengok kain kapan. Jadi kita tak adalah buat macam tu kan. Ambil kotak ni, letak atas kotak TV, sambil layan Netflix, tengok. Beringat sikit kan. Laki perempuan Sesuai. Boleh. Alright. Size kain tu sama. Free size. Semua boleh. 10 meter. Ni lebih sikit kot. Okey Ni yang dah siap potong Okey. Kalau satu kotak ni memang kain dia dah siap potong. Dah siap potong. Kita perlukan 5 tali untuk ikat mayat. Bunjut, lengan, tangan, pinggang, lutut, ujung kaki. 5. Alright. 5 ni bentang saja. Dan orang dulu punya kaedah, dia nak guntingkan kapan ni, dia akan ukur ketinggian mayat. Dia ambil satu tali ni daripada kepala sampai ujung kaki kan. Dia ukur, lepas tu dia lebihkan sikit sehasta ni. Sebab nak buat bunyi atas dengan bawah. Baru dia potong kain. Dia ukur sini kan. Dia ukur kat sini ke kan, atau kat sini ke, sebab nak lebih atas bawah. Tu cara orang dulu. Jadi kita kadang-kadang mayat kat hospital, kita nak letak kapan siap. Macam mana ni nak tahu saiz mayat, kena call. Berapa tinggi Tak payah. Kita buat ukuran standard. Setiap mayat dewasa 2.5 meter panjang dia. 2.5 meter. Cukup untuk ke bawah dengan atas sekali. Okey, sekarang ni kain ni saya dah potong siap-siap 2.5 meter. Okey, ada 3 helai 2.5 meter. Okey, 2.5 meter, 2.5 meter, 2.5 meter. Berapa meter? Semua sekali. 7.5 meter, 7.5 meter. Kain yang kedua ni kain kafan 3 helai. Kain yang kedua kain kemban. Kain kemban ni 1.5 meter. Kenapa saya ambil 1.5 meter? Cukup untuk tutup badan mayat. Waktu lepas mandi, sebelum angkat ke tempat kafan, kena tutup aurat dia. Kain kemban. Jadi 7.5 campur 1.5, berapa meter? 9 meter. 1 meter lagi kita guna untuk kain tudung atau kain serban. Ni sama je 1 meter. Jadi 9 campur 1, 10. Cukup 10 meter. Ni je. Kain kafan, kain kemban, kain serban. Cukup. Alright. Sekarang betul kita ada ni. Ini kain-kain perca je, tapi kami dah buat jahit dah. Senang nak masuk tangan, nak gosok-gosok kan masa mandi mayat. Pernah tersilap dia pakai yang kain tutup tu. Tak tersilap. Kita boleh agak-agak lah. Sebab 2.5 meter dengan 1.5 jauh beza kan. Tapi kalau tersalah juga tak ada masalah. Balut je lah kan. Janji tutup aurat. Kalau ada waris ataupun arwah ni masih hidup, dia kata dia nak dengan kain ihram dia tak ada masalah kan. Betul kita kata tujuan kafan menutup aurat. Bila menutup aurat ni, kita nak kafankan mayat dengan baju nirwana ni pun tak apa. Boleh tak salah sebab menutup aurat. Cuma disunatkan berwarna putih. Sebab tu kalau orang yang contohnya mangsa gempa bumi, tsunami kan, kain putih tak ada. Gunalah apa yang ada, yang penting tutup aurat. Orang tutup guna daun ke, tutup guna tanah lumpur ke, guna kulit kayu ke. Apa sahaja barang yang menutup aurat si mati tu dikira kafan. Okay? So saya kata ni kaedah. Kalau kita fikir, susah lah nak potong-potong kain kafan ni. Tak payah potong lah. Kita lilit je mayat tu macam mamiah sampai atas pun boleh. Yang penting tutup aurat. Hukum tutup aurat ni macam mana? Jangan nampak kulit dia, warna kulit. Jangan nampak bentuk badan. Itu je. Selesai. Alright? Dan macam saudara tadi Gaza tu kan. Macam dia meninggal tu terus Itu dikira syahid. Syahid ni lain hukum dia. Mereka tidak perlu mandi, kapan, solat. Terus dikebumikan. Itulah keistimewaan dia. Kita tak ada peluang macam tu. Kita boleh dapat syahid bagi orang yang mati sakit perut, orang yang mati kerana wabak, orang yang mati kerana runtuhan, orang yang mati bersalin, orang yang mati kerana lemas. Mereka itu adalah syahid. Cuma bezanya syahid akhirat. Syahid akhirat ni wajib mandi kapan solat. Di akhirat dapat pahala. Syahid dunia akhirat itu yang perang kat Gaza tu. Itu dia beza dia. Ya. Baik. Kita ada 5 utas tali kita bentang. Nah, tarik. Entah mana. Ini panjang. Kita letak kat pinggang dia. Panjang betul ni. Okey. 1.
Okey, ni pendek sikit. Kita letak kat ujung kepala dia. Dua. Okey, kita buat kepala sini Sebab dia kiblat ke sana. Oh, ke sana kiblat. Lurus ni ke tak? Tak, Dia sengit. Tak begitu. Sebab saya nak kenakan kedudukan saya. Sebab tukang mandi mayat, dia kena duduk belah kiri mayat. Sebab apa belah kiri? Senang dia nak cebok guna tangan kiri. Kalau duduk belah kanan, begini tangan dia. Okey. Ni panjang. Okey, now tarik sana. Senang saja. Okey, tak itu. Okey, ni tangan. Okey, ni pinggang. Okey, cantik. Okey, pinggang tangan tak jauh lah. Okey. Ni pendek. Okey, ni ujung. Ujung-ujung tak payah panjang-panjang. Pendek cukup. Ni bahagian lutut. Tarik sampai ujung. Okey, berapa tali kita perlu? 5 tali. 5 tas tali. Okey, saya akan Sekarang kiblat sini kan. tak. Ini waktu nak mandi kapan? Dia yang kata kedudukan mengiring ni waktu kita sementara nak tunggu mandi kapan tu. Kan beliau orang letak. Persiapan kan. Okey. First. Ni belum ada jenazah lagi ni. Kita nak ajar bentang kapan je dulu. Okey nah. Tolong siapa nak buat bentang ke kapan? Siapa nak buat boleh. Kaedah yang pertama basic, bentang dulu. Ni basic kan, kita akan ajar 4 kaedah. Okey, 1. Bentang kan? Bentang je. Bentang. Lapik 1. Tak apa, nanti boleh adjust. Dia tak boleh complicated sangat. Okey, 2. Okey, terus bentang. Ayun. Perlu ayun dah ni. Dia tu ayun. Kita tanya tu ayun. Dia kena duduk lah. Dia ayun lah. Tak, dia nak ayun tak ada kedut. Ingat ni badan uniform. Okey. 3 lapis kain kapan yang asas. Makna asas saya kata apa? Perempuan sama. Sama. Kalaulah orang tu dah, alamak macam mana nak bentang kain kapan ni? Pening lah kan. Nak buat baju apa semua. Tak payah. Bentang kain kapan 3 lain macam ni. Lepas mandi jenazah, terus kembankan dia. Letak atas ni, tak payah kapas, terus balut. Siap. Yang Elap lah dulu. yang COVID tu dia bawa Plastik. kat bawah kali. Dah lipat di luar. Di luar. Sebab apa plastik tu orang yang nak mengangkat tu lah yang kejaga COVID no. Ada isu yang apa di tayamum di atas plastik tu. Tu dulu. Memang saya suarakan benda tu. Sebab mana ada hukum tayamum kat plastik. Baik tak payah tayamum kan. Tayamum tu kat muka mayat. Jadi kata begitu, maka dia kata okey, kalau macam tu tak payah tayamum, darurat. So tak ada mandi, tak ada tayamum. Terus kafan mayat tu kan. Itu dululah. Sekarang bila kita kata COVID ni bukannya bahaya sangat. Maksud saya tak bahaya tu ialah doktor pun boleh handle pesakit yang COVID. Takkan kita tak boleh nak mandikan jenazah COVID, pakai je lah PPE kan. So benda tu sebenarnya kita boleh secara logik begini kan. So sekarang jenazah dah boleh mandi kapan. Kalau dia tahu uzur macam Tu belum. Ini baru kaedah pertama. dia kata Macam yang dah umi gandul je. Ha? Yang umi tu cara dulu. Macam mana? Oh dulu lah. Tu dah selesai lah. Tu maksudnya hukum berubah ikut zaman lah. Bukan yang dah di tayamum atas plastik tu. Itulah maknanya, itu hukum semasa lah. Maknanya zaman tu dah lepas lah. Maknanya memang fatwa yang mengatakan boleh. Kita ikut fatwa zaman tu lah. Jawablah nanti. Itu yang buat betul lah. Dia lah menanggung. Akhirat. Kita lepas sebab kita lah. Sekarang ni kita dah kalau fatwa boleh mandi, kita mandi lah. Sebab macam mana pun yang menentukan keputusan tu lah yang akan bertanggungjawab. Alright. Kaedah basic macam ni. Dah siap kapan? Dah siap kemban? Dah mandi kan? Dah lap kemban. Letak kat sini. Terus ni. Belum lagi. Kunci tu ni. Okay, kaedah yang kedua pula. Jangan bagi sana. Belum lagi. Tak, ni kaedah kedua. Kalau badan dia besar, katakanlah badan tak besar pun, kecil lagi ni. Katakanlah kalau besar, ni bidang 60. Bila dia kiam, kiam bang? Wah, kecil betul. Kadang-kadang bila kiam, tangan dia ni kembang. Jadi bila nak tutup, dia akan terbuka bahagian badan. Maka kaedah macam ni tak boleh. Kita guna kaedah silang. Macam mana kaedah silang? Okey, dah ambil yang pertama ni, alihkan. Okey, kaedahnya ialah kain yang pertama bawah ni dia lebih belah kanan. Kain yang kedua lebih belah kiri macam ni. Tarik. Betul kan? Macam tu. Okey dah, cukup.
Setengah je. Tarik. Okey, bersilang kanan, kiri dan tengah-tengah. Ambil. Betang tengah. Nanti datang buat apa macam ni sama ada orang besar ni. Kena samakan. Badan dia besar. Bila kita letak jenazah kat sini, first auratnya kita dah cover dengan kain kemban. Settle. Lepas tu biasanya kita akan ambil kapas tutup atas badan dia. So aurat tak ada masalah lagi. Kain yang pertama ni bila tutup, dia akan terbuka bahagian tengah. Tak boleh nak tutup kan. Jadi dari sudut aurat tak ada masalah. Tak ada kapas dengan kawit kain. Cuma isunya ialah kekemasan. Kekemasan kan. Jadi macam mana nak buat? Tak apa. Sebab tu kita buat silang. Kain yang kedua ni dia akan cover belah tengah. Sebelah sini pula terbuka. Cover dengan belah kanan pula. Dia tutup belah sini, belah sini terbuka. Tak apa. Dalam dah ada kain, dah ada kapas, dah cover aurat. Cuma kain ni saja yang terbuka. Tak ada masalah, terus ikat. Dan kita ambil kain batik, tutup atas badan mayat. Itu saja. Maknanya ni kain silang untuk badan besar. Macam mana? Kanan, kiri, tengah. Alright. Yang ketiga, sekiranya mayat itu mayat yang ada penyakit berjangkit HIV, AIDS, COVID, TB, ataupun orang tu postmortem berdarah kemalangan aksiden, ataupun dia ni mayat yang terbakar, mayat berulat, macam mana nak buat? Okey, kita gunakan tambahan. Pertama, okey, samakan kain yang kedua ni. Kalau saiz dia biasa lah ni. Kalau saiz dia biasa. Kalau saiz dia besar, bersilang juga. Okey, atas kain yang kedua ni kita letak plastik. Nampak plastik ni? Plastik ni okey petang. Ini plastik saya dah potong saiz lebih kurang saiz. Dalam ni dah ada. Baik, pendek lah. Bagi dua Bagi dua. Mana ni? Okey lah. Plastik ni sebenarnya boleh dapat kat mana? Cari dekat hardware. Hardware Ya, jangan cakap kat Tokey saya nak plastik mayat. Memang pengsan tu kena. Cakap kat dia saya nak cat, nak lapik kat lantai. Biasanya kita cat kat ceiling kan. Ni plastik dia. Ataupun besar. Satu gulung tu dalam RM14 ke dapat. Buka kedai mana Jauh daripada KL lah. Habis minyak kat situ je. Baru nak beli kan. Saya beli rasa RM14, RM12 tu. Beli banyak-banyak boleh lah. Kemban dia ukur sekali lah. Yes, bungkus sekali. Okay, ini plastik ni biasa orang makan share out pun plastik ni juga. Kan? Jangan kita teringat pula sama juga plastik dia. Plastik yang sama Okey, kita bentang ni tengok pada keadaan mayat. Kalau mayat yang penyakit berjangkit tadi, HIV, AIDS semua full, satu saiz dengan kain kemban. Dah letak ni, baru kita letak kain yang ketiga di atas dia. Kenapa saya tak letakkan plastik ni di atas sekali? Sebab jenazah bila kita dah selesai mandi, badan dia masih lembab-lembab basah. Kalau letak plastik di atas sekali, plastik tu melekat kat badan dia, mudah terkoyak. Jadi kita letakkan mayat atas kain, kita tutup mayat tu, baru kita letak plastik. Jadi dia tak mudah terkoyak. Okey. Plastik ni kalau badan dia luka habis, kita buat penuh. Kalau dia hanya postmortem, lapisan yang atas kedua ni, yang ketiga lah kira plastik kan, full. Kalau dia hanya postmortem, kepala, dada, maka plastik ni jangan buat full. Daripada kepala sampai pinggang, cukup. Kalau dia ada luka kat belakang dia, bedsole, ataupun kita dia baring lama bedridden kan, jadi luka melecet antara pinggang sehingga lutut, cukup plastik. Kalau kaki dia kena kencing manis ataupun ada teruknya luka, okey, di antara paha sehingga kaki, cukup. Maknanya tak perlu sepenuhnya pun. Baik. Kalau kita tak masukkan plastik pun tak nak masalah. Masalah. Takut dia keluar pendarahan. Kita pakai Kapas. Kapas pun tembus. Kadang darah dia keluar. Dia tembus, nampak kat kain putih lagi senang nampak. Risiko dia banyak. Jadi saya nasihatkan pakai plastik ni. Melainkan kita katakan habis ni terus masuk kubur. Okey, kena segera solat. Sebab tak nak waktu solat ketika mana jenazah tu dah keluar darah baru kita solat. Tak boleh. Ya, rukun dia tu nak solat jenazah mesti jenazah dalam keadaan bersih, suci.
Solatkan terus. Okey. Tak apa nanti kat surau nanti nak solat lagi. Tak apa, solat je dulu. Lepaskan rukun. Sampai kat surau, darah keluar kat kekapan dia. Boleh tak orang tu solat lagi? Boleh. Sebab rukun dia dah lepas dah. Melainkan kalau dia tak solat kat hospital, bawa ke surau, darah keluar. Orang baru nak solat, kena bersihkan balik mayat, kena tukar kafan yang baru. Kerana dia mesti bersih. Kena faham situ. Makna kata, lepaskan rukun dulu, kalau keluar darah ke apa ke, tak ada masalah lah. Okey? Baik. Lalu kalau kat hospital yang tukang mandi darah tu pasal dia dah solat tu. Memang kita diminta macam tu selalu. Okey, selesai. Okey, kaedah yang keempat, ini lebih senang. Okey. 2 helai kain dah letak sini. Kain yang ketiga kita buat baju. Okey, nah bang. Tak ada masalah mayat buat baju sendiri. Okey. Sekejap. Yang ni, okey, lipat 2. Yang buat jubah nama. Yes, lipat 2, lipat. Lipat. Boleh berdiri bang, tak ada masalah. Okey, samakan kain tu. Okey, pegang bucur dia ni. Bucur bawah ni, tegangkan dia. Okey, dah sampai ni, lipat lagi satu. Makna 2 lipatan. Okey. Dah dapat bucur dia ni, yang ni yang kita buat collar. Okey. Kita buat bentuk U boleh, bentuk V boleh, ikutlah kesukaan kita. Tak payah besar-besar, sikit boleh. Sikit je. Okey, siap. Cuba buka. Muat tak kepala bang? Tak muat, memang tak muat. Kan? Sebab apa kecil? Jadi kita buat collar. Gunting tengah dia. Gunting sikit je. Agak-agak tak muat kepala dia. Koyak lagi. Tak muat lagi? Koyak lagi. Jadi baju Melayu Johor. Okey. Macam ni je. Tak payah baju kelawar boleh. Kalau rumah kita suka pakai baju kelawar, macam ni je. Siap, abang. Tak payah jahit, senang. Alright. Tak payah buat collar, tak payah buat apa, tangan ke tak payah. Macam ni je. Okey, kita ambil ni, kita kapas dulu. Macam mana kapas? Okey, kapas ni orang lama kata nak gunting-gunting, tak payah gunting. Kita keluarkan kertas dia ni macam ni. Okey, kita buat bentuk T. T. Macam mana? Agak-agaklah tengah macam ni. Okey, cukup kepala. Jangan hujung-hujung nak buat wujud. Okey, ni pinggang. Agak-agak je. Pinggang sampai pinggang cukup. Okey. Dah. Mula tangan je. Kalau badan dia besar, buat double. Okey. Kemudian di atas kapas ni lah kita letak perisa-perisa dia tadi. Tadi kan dia ketul kan, kita tumbuk bagi hancur sikit. Macam ni kan. Bagi sebut macam ni. Kalau dalam air tak payah tumbuk, dia akan larut sendiri. Okey, kemudian taburkan secukup rasa. Chef try. Buat gini. Tabur sikit. Buat gini. Cucu aja. Gitu kan. Okey. Saya pun berkata, buat banyak tak apa. Tapi saya tak buat banyak lah, si ada. Sekarang rumah tak bagi masuk orang. Mandi dulu lah, mandi. Okey. Dan serbuk cendana. Serbuk cendana ni pun kita letaklah, taburkanlah sikit kan. Saya tak buat banyak lah, sikit lah, syarat je lah kan. Letak banyak sini. Okey, dalam air pun kita boleh campur juga serbuk cendana. Okey, dah siap bahan-bahan ni. Apa lagi ada? Daun pandan ada. Tabur daun pandan. Nak letak apa lagi? Apa saja wangi-wangi letak. Okey, dah siap. Masuk apa bunga yang ada orang letak? Boleh tak? Boleh, tapi janganlah banyak sangat macam calling pula kan, macam mana letak semua. Penuh lah kan. Minyak wangi boleh. Minyak atar ke apa boleh. Kalau kata campur sekali dalam yang dulu boleh tak? Macam-macam. Oh, dalam ni. Itu waktu mandi. Waktu mandi nanti. Ni atas kapan? Kira sekali ikan lah semua. Boleh. Ni separuh-separuh. Separuh guna cendana untuk kapan, separuh untuk mandi. Alright. Okay, barulah kita taburkan. Kita letak ni apa? Baju jubah dia. Okay, yang bahagian collar tadi. Ambil. Atas. Lubang dia tu kita letak betul-betul kat kepala dia tu. Atas sikit.
Landing dia betul cantik. Okey, macam tu. Gitu. Okey, yang atas tu kita lipat sikit. Macam tu, cukup. Nak bagi kemas. Okey lagi? Lipat sikit. Jadi bila jenazah dia letakkan, tutup landing dia. Tak muat, kita gunting lagi. Atas tak kan? Ha? Yes, ke atas. Sebab senang nak selak ni kat kepala dia. Nanti dia akan ada kat atas badan dia lah. Okey, dah siap untuk tempat kafan. Macam ni je, simple je. Okey, 5 utas tali kat bawah, 2 helai kain, kapas bentuk T, tabur cendana kabarus, buat baju. Lipat 2, lipat 4, gunting, buat collar, siap. Okey? Sekarang mana mayat dia? Okey. Baik, sekarang kita andai kalau ni tempat mandi. Tapi kalau dia tak nak baju, Biasa boleh. Tak nak baju? kadang-kadang dia tak nak. Style macam ni. Tak apa, ikut style masing-masing. Lelaki biasa. Saya buat macam ni sebab apa? Bila kita tutup mayat tu, dia tebal sikit. Tutup aurat dia. Pinggang kau. Alright. Sekarang kita andaikan ni tempat mandi Kita tak boleh mandikan mayat atas kain kapan Andaikanlah. Okey, bang. Silakan baring dengan segala hormatnya. Cik Amin. Duit sini tu lah. Siapkan duit tu. Sekali ya. Oh. Okey, baringkan dia. Tak selesa. Okey, mana waris dia? Ada waris. Dah balik lah. Ada tolong. Anak okey. Mai. Okey, kita panggil anak sulung dia. Okey. Bang, mari sini. Anak nombor 2. Belah kiri ya. Belah kiri. Okey. Okey. Anak sulung, anak nombor 2. Okey, ada lagi? Oh, dapat kan? Okey. Menantu sulung. Okey, 3 waris dia kan. Okey, tak mana mayat ni tak payah ramai. 5 orang paling banyak. Kalau ramai-ramai, adik-beradik ramai pun bergila-gila. Sebab kalau ramai sangat dia jadi serabut. Kita dah bilas sabun sini, dia sabun kat bawah. Kita dah bilas sini, dia sabun. Banyak tangan. Semua macam tu kan. Semua gosok lah. Ya. Jadi, siapa nama tadi bang? Amin. Okay, first kita nak mandikan mayat ini, kita kena buka baju dan seluar dia. Buka. Dia pun boleh lepas dah lah. Ha? Dia boleh berkiam lah. Waktu nak mandi kita buka lah macam ni, lepaskan macam ni. Jadi kan. Okey. Dia berkiam diri. Jangan berlepas. Okay, buka baju seluar dia, katakanlah dah buka. Letakkan selai kain antara pusat sehingga lutut dia buka macam ni lah. Kalau orang perempuan kita macam ni. Kalau pondan pun macam ni juga. Sebab apa? Jangan selak. Lalukan tangan bawah ni je. Okey. Baik. Kita kena sediakan bahan-bahan dia. Okey, 1 baldi dan 1 gayung. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita ambil dulu orang lama punya cara. 1 baldi cendana, 1 baldi kawarus, 1 baldi air mawar, air bidara, teh ais, banyak sangat air. Kita campur semua sekali. Alright. Campurkan sekapur barus secukup rasa. Buka lah plastik dia kan. Contoh je ni. Sebut cendana, air mawar, apa saja bahan-bahan letak. Habis kata. Ikutlah kalau ada banyak lah, buat banyak pun. Penuhkan air, gaul. Sehingga naik bau, warna dan rasa. Nama dia apa? Siapa tahu nama apa? Air 9. Kenapa air 9? Timbul 3. Sebab apa 9? Ya, 9 kali cebok, 9 kali jirus, 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Kenapa? Kenapa mesti 9? Sebab nombor ganjil. Allah itu satu tunggal dan disukakan bilangan yang ganjil. So kalau ganjil, 7 pun ganjil juga. 11, 5 pun ganjil juga. Kenapa tak panggil air 5? Air 11, air 7. Sebab tak sedap bunyi tu. Pernah dengar negeri 7? Negeri 11? Negeri 9 ada tak? Kan unik tu. Oh, negeri 9. Dari segi apa? Banyak cakap sejuk tu. Dari segi kebiasaan Ustaz kan? Yang air 9 tu lah. Kalau terlebih 10 macam mana? Alamak bang, tu yang ke 10. Astagfirullah. Kaut balik.
Banyak pula air ni. Tak payah baut, biar saja. Okey. Baik, kita nak mandi jenazah ni. Dah sediakan air 9 letak tepi. Ni sebab apa ni air yang terakhir, siraman terakhir. Ambil kain apa, gosok ni, letak dalam gayung, letak sabun buku ke cecair ke letak dalam ni, bubuh air, buat air sabun. Okey, siap. Antara adab kita nak mandikan mayat, kita kena tahu nama arwah. Tadi nama siapa? Jangan tanya mayat. Kalau dia pun jawab tak cukup tanah kita lagi. Amin. Amin Ustaz. Nur Amin. Tanya waris. Siapa nama tadi? Amin. Nur Amin. Macam tu tanya waris sekarang jadi macam Siri bercakap dengan jin. Ni Siri bercakap dengan mayat. Okey. Sunatnya bin kepada ibunya. Tak tahu pula nama mak dia apa. Nur Amin bin apa nama dia? Tak apa. Norma. Sekiranya tak tahu, bin kepada Hawa. Nur Amin bin Hawa. Dan itu sunat saja. Tak ada masalah kalau tak buat pun. Baik, tanya telefon dia. Apa nama mak lah. Baik, nak mandi jenazah ni sama ada guna gayung atau guna air pipe, tak ada masalah. Tanya nama tu kita nak cakap lagi. Bukan cakap. Adab kita lah saja kemudian jenazah ini kalau salah. Kena kenal lah dia siapa dia ni kan. Keturunan mana. Orang Banjar ke, orang Jawa ke, Minang ke. Kan? Jerman nampak gaya. Baik. Air kalau kita mandi guna gayung, jangan paksa macam kita mandi dalam air. Kebus. Oh secuknya. Kita mandi perlahan. Sirap. Boleh daripada kaki tak ada masalah. Tapi ni macam bila kita diurut tu, tangan tu kena tahan. Macam ni, tu tujuannya tak nak air tu terus kena kat badan. Perlahan. Dia tu tak yang boleh letak corong, lepas tu letak kayu. Itu kalau guna gayung. Kalau guna pipe, kita jangan buat laju sangat air tu. Jangan buat perlahan sangat. Sederhana. Tak kain di. Biasanya orang cover. Okay, contoh kalau laju sangat, cuba kat pipe bang. Pusing. Laju sangat. Psss. Macam car wash. Sakit badan mayat tu. Pakai water jet. Macam water jet kan. Tembus kan. Cuba kat air bang. Perlahan sangat menitik, sakit hati kita. Jadi kita buat sederhana. Okay, perlahan, jangan laju sangat, jangan perlahan sangat, sederhana. Kadang-kadang orang tahan dengan kain. Kan, nak bagi perlahan. Okay, nak mandi mayat ini, sunat saja kita lafaz niat. Saja aku mandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala ataupun hati. Sebab apa sunat? Yang wajib meratakan air saja. Kerana cuba bayangkan kalau kita terlupa niat. Dah siap kapan dah? Astaghfirullah, aku lupa niat lah. Kau niat tak tadi? Aku ingat kau yang niat. Dah bergaduh dah. Ketua ini kan. Ketua pun tak niat. Macam mana? Terpaksa buka balik kapan, mandi balik. Tak perlu. Maksudnya kat sini ialah perbuatan kita tu dah dikira niat dah. Kita dah niat lah mandi. Okay. Dia tak adalah macam kita kena complicated dulu. Okay. Nak mandi jenazah ni. Alright. Mulakan daripada kepala. Kaki pun boleh, tengah boleh. Tapi biasanya kita guna kepala lah, adab. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Buka air. Serap. Bila air biasa dulu kan. Walaupun dia tak nampak berapa leher dia kan. Contoh, kita boleh selak sikit. Kalau tak nampak langsung. Mata tutup. Tutup kan. Macam ni kan. Celah-celah tangan dia, jari dia. Kita letakkan air je dulu kat ketiak dia ni kan. Sebelah kanan. Kanan dulu. Boleh. Sunatnya kanan lah dulu. Kita buat dulu. Okey. Ambil tangan dia. Gini kan. Perut dia. Nampak? Ke belakang dia. Kalau akak tu nampak lah. Jangan nak bagi nampak terus lah. Sikit je lah. Okey. Sampai kaki dah rata air. Okey. Panggil lah waris-waris dia. Okey bang. Ambil ni. Sabun. Gosok perlahan. Sabun. Sabun sederhana. Sabun sebelah kaki dia. Gosok perlahan. Masuk tangan kau. Ni air sabun lah ni. Gosok. Okey. Ini medical dia. Gosok kepala dulu. Nasib baik tak ada air. Ni bau berat. Alright. Okay, sabun ni kita tak payah beria sangat macam kita pergi spa tau. Macam ni. Kenapa daki kita? Tak perlu. Ataupun jangan kasar sangat macam Dobby. Jangan.
Sekali jalan je. sekali jalan je. Sekali jalan je. Kalau badan dia ni dah melecet, dah keluar kulit apa semua kan. Kalau melecet, kita ambil air sabun perah je. Perah je. Okey, sementara waris-waris sabun, tukang mandi mayat ni yang duduk belah kiri, dia kena pastikan dalam ni tak ada najis dah. So kena cebok lah. Buka kaki dia. Hehehe. Okay, letak minyak. Okay. Ambil kain, dia pakai glove. Ambil kain ni. Okay. Kita pun ambil pipe tadi. Okay, lalukan air. Cebok dia. Urut sebelah kiri. Belah kiri ni lah tangki najis kita. Masa mandi tu tak perlu mandi belakang. Kejap lagi. Ni depan dulu. Gini. Pipe sebelah kanan lah. Macam ni. Macam ni kita buat kan. Macam ni lah. Ada diikat kan. Biasa ikat tak ikat tak apa. Penjadi je kan. Yang saya pernah tengok Ustaz, dia macam dia bangun kecil sikit. Boleh bangunkan sedikit, bagi tekanan kat perut. Jangan duduk kan dia. Meruang. Duduk kan lipat banyak kan. Kita boleh urut. Angkat kaki je kan. Orang kata nak keluarkan najis kan. Wih, banyak najis ni kan. Kembung lah. Dia tarik. Dah macam roti canai. Ya, kita urut belah kiri sikit je. Ni belah kiri ni je. Urut perlahan. Kita nak masukkan bahagian dubur kita, dubur mayat tu sikit je, satu ruas sikit je. Bersihkan sikit kan. Jari hantu boleh, jari ni boleh. Maknanya kita sekadar untuk bersihkan ni ujung-ujung boleh. Tak ada. Itu dah letup lah. Ketul. Dia kan terkeluar najis juga setiap orang yang meninggal. Yes, dia akan keluar sikit baki dia. Lepas tu kata jangan keluarkan isi perut, di ujung. Okey, bersihkan kepala depan belakang, bersihkan. Okey, ada najis lagi. Jangan buang kain ni. Bersihkan. Bersih kain, ambil air sabun lagi, buat lagi. Sehingga tak ada nampak kesan najis kat kain. Dia tak ada dah. Alright. Tukang mandi mayat, boleh tak tengok aurat si mati? Boleh tak? Tak boleh Tukar soalan sikit. Tok Mudim yang sunatkan orang, boleh tak tengok aurat orang? Boleh. Tok Mudim tengok aurat orang haram. Walaupun dia Tok Mudim tukar sunat orang, mana boleh suka hati pergi kat Giant, kau dah sunat ke belum? Tengok. Aku Tok Mudim. Maka haram. Walaupun dia Tok Mudim, situasi dia tu. Tapi time sunat kena tengok. Kalau tak tengok, berangkat ke HKL. Begitu juga tukang mandi mayat. Dia boleh tengok ikut pada keadaan. Boleh. Dia harus tengok. Okey, kau ada najis lagi kan? Itu boleh tengok. Orang yang mana tengok? Itu haram. Dia tak boleh semua orang. Lepas tu tukang mandi mayat ni kena amanah. Dia kena jaga. Kan? Baik. Bersihkan semua. Tengok najis semua. Sekiranya najis tak henti-henti. Dah 10 minit dah ni. Banyak najis ni. Kenapa lah dia makan malam tadi kan? Tak henti-henti keluar. Maka jangan buang masa. Ambil kapas. Gumpal. Sumbat kat bahagian dubur tu. Sumbat lagi. Selagi boleh. Kan? Dah padat. Bersihkan bahagian luar dia. Tutup balik. Clear. Siap. Begitulah keadaan di depan. Kemudian kita bilas balik air sabun tadi. Clear semua depan. Baru kita mengiringkan mayat. Okey. Nak mengiringkan mayat. Kalau kata dia ada buah si, kena masuk dalam mandi je. Bikin tinggi tu. Kalau boleh tolak, buatlah. Kalau tak boleh, biar je lah. Ambil kapas tutup. Supaya buah hasil tu tak pecah. Kan berdarah kan. Tengok keadaan. Ustaz, yang harus tengok yang ketua mandi mayat tu, dia 4 orang, kata 5 orang ke. Ketua je. Seorang je. Yang nak cebok dia saja. Dia tak boleh semua orang. Tengok ni ayah saya, tengok. Tak boleh. Yang kena denggi berdarah tu kan. Kalau mandi pun dia keluar darah. Sebab tu kita jangan gosok. Perahkan sabun je. Biarlah segitu je. Dia dalam kain kapan letak plastik. Tu kaedah dia. Kalau dia darah tu keluar kan. Betul. Sekarang kita nak mengiring mayat kan. Katakan saya nak mengiring ke sebelah sini. Macam mana caranya? Tangan dia kita luruskan. Kaki dia ni kita boleh lipat. Macam ni. Sebab senangkan kita. Okey. Kita lebihkan kain di sebelah sana supaya tak nampak punggung dia nanti. Okey. Pegang tangan dia. Orang sebelah sana tolak. Pusing. Okey, angkat kain tu. Ush. Tolak betul lah. Nampak? Okey Baik.
Arif bang. Ini kain sini. Okey, tarik sikit. Okey. Baik. Ratakan air semua sampai bawah kain Ratakan air semua sampai bawah. Kemudian bilas. Apa ni sabun? Sabun tadi. Mana? Usuk. Sekali jalan je sampai ke bawah. Kalau belakang dia ada plaster ke apa, cabut. Kepala ni kan dah sabun dah Ustaz? Sekali. Buat. Okey. Kepala betul semula. Kepala, muka tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Kalau muka dah ada kotor, kita buatlah sabun juga. Okey, sampai bawah. Bawa kain boleh kan? Boleh. Ini belum guna air lagi tau. Nampak? Dah nampak dah game dia. Okey, kemudian kita bilas balik air sabun tadi. Bilas. Dah bilas, lantai tu pun kita bilas. Kan nak lekat, terlekat badan kan? Okey, dah bilas semua. Okey, baringkan balik mayat tu. Baring. Okey, kita lebihkan kain sebelah sini. Tangan turunkan sana. Okey, jadi tarik sana pula. Tarik. Pusing sana pula. Perlahan. Ini bukan guni. Okey, di sini kita pun ratakan air seluruh badan, kemudian kita sabun ke jalan je sabun. Kemudian kita bilas. Biasanya waktu kita mengiring kanan kiri, air akan keluar daripada hidung dan mulut. Air darah ke kahak dia ke. Maka kita tak boleh masukkan air ke hidung. Lalu kat tepi dia ni, korek sikit. Kat mulut dia ni, kita guna kain ni, kita korek, buang segala kahak, semua buang. Korek mulut dia. Okay, dah bersih kat tepi ni. Okay, clear, dah buang kahak semua, bersihkan sabun semua. Baru kita baringkan dia balik. Baring. Dah selesai mandi mayat. Senang je. Situasi kita letak mayat dia nak mandi dekat mana? Atas apa? Okey, kalau ada tempat mandi kan tap tu lagi bagus. Tapi kalau tak ada, kaedah orang lama dia guna batang pisang antaranya. 2 batang pisang letak mayat situ ataupun guna pangkin rumah. Rumah atas kan air jatuh ke bawah. Yang penting air tu mengalir ataupun dia pangku mayat tu. Maknanya kaki lurus ke depan, 3-4 orang pangku mak dia tu, ayah dia, dia mandi ke atas tu. Apa-apa kaedah pun boleh. Yang penting air mengalir. Alright? Okay, sekarang dah siap mandi. Formula dia mudah saja. Ratakan air, sabun, bilas. Pusing kanan, ratakan air, sabun, bilas. Pusing kiri, ratakan air, sabun, bilas. Simple saja. Macam mandi lah. Ya, macam kita mandi. Lalu saja. Tak payah lalukan je. Tak soalan. Katakanlah dia ada kematian di dekat rumah, kita dah lapor apa semua, dapat donate. Lalu ni kebiasaan macam mana? Kita nak uruskan perkhidmatan kata rumah flat lah kan. Rumah flat kan. Boleh tak mandi kat rumah tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab saya memang galakkan orang tu mandi di rumah. Sebab bagi peluang pada anak-anak isteri dia nak mandi sekali. Bahan tu tak? Sebenarnya bahan dia contohnya tempat mandi tu lah. Tempat mandi tu. Okay. Macam kami SPDM ni memang kita ada portable yang boleh bergerak. Seorang 2 pun boleh angkat benda tu. Waktu COVID memang kita tak boleh mandikan mayat di masjid. Maknanya keluarga tak boleh semua datang. 3 orang, 5 orang je boleh kan. Jadi keluarga ramai. Jadi saya cadangkan mandikan mayat di rumah. Jadi keluarga boleh join sekali. So kita banyak kes yang kami mandikan di rumah waktu COVID. Kan? Maknanya keluarga berkumpul, letakkan tempat mandi tu dekat dapur. Bila air tak muat, kat dapur je. So pipe dia tu selalulah ke bilik air. Mandi kat atas mayat, letak atas benda tu kan. Kapan pun kat atas tu. So semua ada peluang. Walaupun rumah flat kecil, tak ada masalah, boleh. Satu lagi Ustaz, kalau kita mandi macam lift kan, dekat 5-6 kan, kadang-kadang lift tu sempit. Dia turun macam mana? Nak baringkan jadi tak boleh. Kena macam ni kan. Kadang tempat tu tak ada lift bomba panjang kan. Jadi macam mana nak buat? Sebab itulah kita tak boleh bawa keranda. Kita kena guna canvas. Canvas tu yang jenis kain tu kan. Senang, kita terpaksalah kaki dia terjuntai sikit ke sini nak bawa turun kan. Sebab apa? Yelah, bukan semua rumah yang ada lift panjang. Itulah kaedah yang kita boleh buat. Kalau mayat tu dah keras tu, Keras, kita kena tegak dalam mayat tu. Dia ada sebelah kita. Senang. Tak. Itu yang biasa ni kalau macam jadi tak dia bawa pergi masjid lah kan. Biasanya memudahkan kita lah. Masjid semua ada kelengkapan. Okey, sian mayat ni, sejuk dah dia.
Ambil mana tu apa ambil asma. Ni baru nak buat. Dah siap mandi ni. Okey, disunatkan ambil wuduk. Tak ambil pun tak apa. Okey, sahaja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Terus kebahagiaan wajib. Tak payah kita kata ambil rukun sunat. Apa dia? Kumukan dia, masukkan hidung air. Tak payah. Jiwa je tangan kita. Kat muka. Kat muka dia semua. Tangan. Mana tangan bang? Tangan? Sampai ke situ tangan. Kiri. Okey, kepala dia. Ambil sunat dengan kanan dengan kiri. Okey, kaki kanan ke kiri. Selesai duduk. Kemudian baru dari sembilan tadi. Kita ambil. Okey, kalau perlahan. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tak semestinya kita kena buat semua 3 kali. Kalau waris ramai bagi peluang mereka. Tak semestinya 9 kali, terlebih pun tak apa. Yang penting selagi air ada. Masa mandi selawat lah. Selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu pun boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Bismillahi ala sunnati Rasulillah pun boleh. Okey. Ambil air. Okey. Kita siram. Okay. Bagi waris dia. Anak sulung tadi kan. Okey, try perlahan selawat Okey, ambil air. Okey. Perlahan. Tu syarat saja apa kaedah saja. Okey. Bagi anak nombor 2 try siram kan. Okey. Bagi pula menantu sulung tadi. Oh, jap, dah habis dah air. Okey, kadang-kadang ada lebihan serbuk-serbuk sedak tu kan. Okey, kalau kita nak bilas pun tak ada masalah. Okay, nak biar pun tak ada masalah ya. Okey, dah siap mandi mayat. Okey, sekarang Rambut-rambut atau kulit-kulit yang kalau mengelupas rambut-rambut dia terkumpulkan. Kalau setakat selai 2 helai tak payah kan. Selai tu cepat-cepat jatuh lubang. Biar aja. Tapi kalau segumpal sampai hilang rambut dia jadi, kena ambil letak dekat sebelah kafan dia. Kena tanam sekali. Kulit dia ni habis jatuh tu ni, ambil letak kat tepi dia. Balut dengan kapas sikitlah. Ya. Okey, baik. Sekarang kita nak lap dia. Okay, ambil kain tuala. Ni kain dah basah dah ni. Jangan kita alihkan terus. Aurat dia kena jaga. Tutup aurat dia. Tutup jaga. Tak apa. Sekejap. Ambil kain tu. Ambil jaga-jaga aurat tu. Jaga kan. Okey, tutup. Okey, kemudian kita lap dia. Lap. Ambil kain batik yang baru. Yang kering. Okey. Kita ada selai je ni. Maknanya waris kena. Ataupun kalau ada kain putih lain, tutup. Okey. Tutup atas badan dia. Barulah kita bawa keluar kain tuala tadi. Ini kaedah lah. Kalau ada kain tuala banyak, lagi senang. Dah buang dah tadi? Belakang. Tu belum lap lagi? Ni kita nak cover aurat je dulu. Okey, dah tutup ni. Okey. Kita lap tangan dia, kepala dia semua dah lap kering-kering. Baru kita pusingkan mayat. Okey, jadi pegang. Okey, nak ngiringkan mayat ni. Macam mana keadaan tu? Dah buat sendiri. Senangnya mayat ni kan. Okey, ngiringkan dia. Jaga aurat dia. Okey, lap. Husnul Khatimah. Masya Allah, mudah urusan. Okey, lap. Kita jangan lap macam kita keluar bilik air Cengar kasar. Cap je kan. Dia je. Okey, lap lantai dia. Lap lantai guna kain yang sama pun tak apa sebab dia dah bersih. Okey, sampai. Okey dah complete. Okey, letak balik. Nakal kan menantu sulung. Tu sayangan. Okey, pusing sebelah sini pula. Dia boleh sendiri. Pusing sendiri. Lap kat belakang dia semua, kering-kering, lap lantai. Biasanya air akan keluar ke hidung mulut. Okey, macam mana cara dia? Okey, lalukan air. Kalau kadang-kadang air tu kotor kan, bersihkan. Kemudian kita lap balik. Sampai dia kering. Sebelum kita baringkan dia, ambil kain kemban tadi. Ni kain kemban tadi, 1.5 meter. 1.5 meter. Kita buka kain kemban ni. Okey, gulung separuh. Letak kat belakang badan mayat. Okey, baringkan dia balik. Okey, perlahan. Okey,
Ambil kat belakang dia. Okey, ambil je. Yang Saya nak tuan tadi. yang sedia lagi. Okey, kita dah ada yang ni. Kain ni kan? Kain kemban. Okey, sekarang ni kita nak angkat mayat. Okey, Ustaz. Kadang-kadang kita tengah buat je, kita lupa step macam mana. Step macam mana? Balik step tu, kain bacahan tu balik semua macam mana. Oh, tak apa, tak ada masalah. Kita fikir logik je, takkan nak buat kain basah tempat kering kan. Mana kain basah tu kita keluarkan, letak kain kering je. Jadi maknanya benda macam ni, ini kaedah yang memudahkan je lah. Kalau terlupa, ikut dan lah. Asalkan aurat dia tak terbuka, jangan kita ni lah. Jangan biar basah kan. Okey, sekarang kita nak angkat jenazah, bawa ke tempat kafan. Okey, perlukan ramai sikit orang. Tak? Tolong, ramai-ramai angkat. Betul, Ustaz? Betul. Jangan main-main. Okey, caranya apa? Ni gulung-gulung sikit. Ni belah sini ramai sikit. Belah sini. Tak. Tolong, seorang lagi. Okey. Jaga kepala. Jaga kepala dia. Kepala. Angkat kepala dia. Kepala. Okey, kat. Okey. Angkat, bawa ke belakang dulu. Satu, dua, up. First time dia kena dukung ni. Okey, bawa ke tempat mandi kafan ni. Tadi kan tempat mandi. Kira letak kat lubang tu, tak apa. Kepala kat lubang. Tak perlu bantal kan macam ni. Tak payah. Okey, tengok. Okey, biar je dulu. Okey, telefon jaga tu pijak ni. Alright, sekarang okey. Saya guna kaedah macam ni sebab pertamanya senang. Kalau jenazah ni perempuan, kadang-kadang waris lelaki tak cukup. Dia panggil orang lelaki, orang lain imam ke apa kan. Jadi tak payah pegang kain dia. Kedua, kain ni walaupun nampak nipis, kalau kena dengan kaedah dia, dia boleh menampung walaupun jenazah tu besar. Okey. Caranya ialah kita kena gulung. Dia jangan tarik tegang macam ni, dia terkoyak. Bagi dia momentum dia kuat sikit. Okey. Dan kaedah ini saya pernah guna untuk jenazah arwah abang. Abang besar badan dia, abang bocil. Jadi kita guna kaedah dia ni, kita angkat dengan syarat tempat mandi dengan tempat kafan dekat. Kalau senang daripada kepala, sini senang. Okey. Kalau jauh sangat, jangan guna kaedah ni. Belum sampai kat pintu dah gabak dah kan. Kena ampung ya. Okey, sekarang ni kita nak kiamkan dia. Dia dah kiam. Jangan ikat ya. Kiam sendiri. Kita tutup macam ni. Okey, tutup. Tutup aurat dia dulu. Okey, baru tarik kain batik tadi. Nampak? Time ni kita kena jaga aurat dia ni. Kalau boleh letak kapas sikit, cover kan. Okey, rapat kaki? Boleh? Okey. Kanan dan kiri, nampak tak? Dia macam tak ada tutup sikit kan? Okey. Kemudian kita letak kapas. Ni kain lap ni kan. Bukan kain lap, ni kain gemban tadi. Dia kembar. Okey. Kita letakkan kapas dekat atas ni. Kalau pada ni jenazah besar, pertama bergulung. Sebenarnya selagi ada lah. Kalau dapat banyak lagi bagus. 3 gulung cukup. Tapi kalau tak cukup, kapas ni tak payah tak apa. Okey, saya tak nak buat penuh lah. Kesian si mati ni nanti. Arwah ni hidup lagi. Jadi kita buat syarat je lah. Kalau yang betul-betul, tutup sampai kaki dia. Di atas kapas ni lah kita tabur cendana kau baru lagi. Bahagian kepala. Kepala belum lagi. Di badan dulu. Dah letak kapur baru cendana semua. Alright, barulah kita angkat ni baju dia dah. Tepikan kain tu. Macam ni. Okey. Muat. Oi, masuk sendiri. Adjust sendiri tu. Jangan. Okey. Atas dan bawah kita samakan. Buat macam ni. Okey. Tutup. Ke kiri kanan tak apa. Kiri dan kanan dulu. Macam kita kiam. Nampak? Sebenarnya dah cukup dah untuk tutup aurat dia. Tak nampak dah aurat dia kan? Dari segi ketebalan, 1, 2 kain kemban, 2 lapis. Jadi yang kiri kanan tu tak kisah. Kiri kanan, maksud kiri dulu lah. Kiri kanan. Kiri kanan. 1, 2, dah 1, 2. Kapas dah kira 3. Ini dah 2, 4 dah. 4 campur 3, 7 lapis dah atas badan mayat. Nampak tak? Aurat tak nampak. Okey, kita nak adjust bahagian kepala dia. Okey, cara dia apa? Allah bang. Ni senang, rambut tak ada.
Jadi clear. Buat macam ni, selit saja. Oh tu sebab tu buat T tu. Okey. Pakai serban, dia menang. Pakai serban, kita kena buat asyik kain ke terus yang lain. Kain. Kain dia. Kain serban tadi kita dah buat satu dah. Kalau ada kain serban lain nak pakai tak ada masalah, boleh je. Mayat ni nak pakai kopiah pun boleh. Boleh. Kita ada kopiah arwah ni nak pakaikan boleh, songkok pun boleh. Tapi pelik lah kan. Songkok hitam je tu kan. Jadi boleh saja. Okey. Kita nak tutup kepala dia ni. Okey, ambil sikit kain, ambil sikit kapas. Macam ni. Okey, tutup sikit ujung dia ni, cover. Kalau rambut dia panjang sekali pun kita selit je kat bawah ni. Dia tidur betul-betul ni. Betul-betul dia mengalami mendalami, menghayati. Ambil sikit. Okey, kita gulung-gulung sikit untuk letak kat bawah ni. Kalau perempuan lagi lah tutup aurat dia kan. Okey. Kemudian kita ambil kain kemban, kain serban tadi. Yang 1 meter tadi. Buka dia, kita gunting tengah dia. Gunting 2. Gunting 2, okey. Sebab dia ada 2 lapis kan, kita gunting 2. Gunting 2, okey. Yang ni kita buat ikat lipat macam ni sikit. Lipat sikit-sikit. Tak kisah banyak lipatan pun. Okey, macam ni cukup. Okey. Kalau perempuan pun kita buat guna cara macam ni pun okey. Okey, letak dekat sini, dekat bahu dia. Macam ni. Yang ni buat owning sikit bahu dia. Ni nak bagi cantik lah. Okey, ke tangan kita ni straight bawah telinga dia, angkat kepala dia, sumbat kain tadi. Rambut dia panjang macam pun sumbat. Kan dah comel tu. Kalau tak boleh dia pakai kapas kan. Kain ni nampak kemas sikit supaya kapas tak melekat-lekat. Okey, yang soleh lagi ni kita lipat macam mana kita lipat kain tadi tapi lebih sikit. Lipat macam ni. Satu lipatan, lipat kecil-kecil sikit. Okey, lipat lagi sampailah kecil macam ni. Untuk apa? Bawah dagu dia. Dia tak ikat macam ni kan. Okey, selit je kat kepala dia. Bagi kemas sikit. Jadi kita tidak ikat mayat tapi nak menutup mulut mayat ni. Okey tak? Okey. Jarang mayat saya batuk. Tak pernah lagi. Alright, dah siap. Letaklah minyak wangi, minyak atar, nak buat celak pun boleh, tak ada masalah, tu sunat saja. Time ni lah kita bagi ruang kepada waris-waris dia. Mana nak sulung? Sayang ayah Sayang betul. Sayang betul-betul. Betul. Jangan main. Sayang betul. Mana anak nombor 2 tadi? Dah lari dah. Mari sini. Kanan ke boleh kalau Boleh, nak cium mulut pun boleh. Tak, saya ada satu soalan. Oh, lemak. Dia macam kita dah ambil jenazah, ambil air wuduk untuk jenazah. Kalau misal kata isteri ke apa, dia wuduk yang terbatas tu untuk pada yang Hidup ke mati? Yang hidup kan. Yang mati tetap berjalan kan. Ya, mati tak ada masalah. Hukum dia tak ada masalah. kena air mata. Sebab dia tak ada hukum dah. Tak ada hukum dah kan. Terputus segala ni. Kalau kata ex-wife dia ke. Ex-wife tak boleh lah. Jangan kau menipu. Ni siapa? Bekas girlfriend dia? Tak boleh. Kapal wangi Boleh. Ni tak selesai lagi ni, nak cium ni. Mandi kan. Boleh, tak ada masalah. Dia tak kira. Okay, dia menangis betul ni. Sabar. Oh. Boleh tengok. Ai, mak tolong. Mau terunta mayat. Boleh siapa-siapa. Kawan ni. Ni. Ambil kain selai lebih kurang besar ni dan kapas. Letak hukum mayat macam ni. Macam ni. Tutup. Kalau
Kalau keluarga datang nak cium, okey buka macam ni. Lega. Tu bang, boleh? Boleh. Alright. Baik, kemudian baru kita tutup mayat. Tak tutup. Tak boleh. Boleh juga, tapi takut ada keluar darah ke apa ke hidung. So cover sikit lah. Dia bukain lah. Bukain lah, sebab kalau kita tak kapas terus, dia melekat kat muka dia. Okey, ambil kain ni, tutup belah kiri dulu. Nah, tolong selit kat tepi tu. Okey, selit kat tepi tu, tutup habis lah. Tapi dia hidup lagi, jangan tutup habis. Nah, buat macam ni. Okey abang, pegang ni. Okey, pegang mana? Ni macam ni. Okey. Satu perkara yang perlu saya terangkan, waktu kita nak kafan, okey, selit macam ni, kau kemas yang kanan tu, kiri dan kanan. Okey, selit. Macam ni. Okey. Ada orang kadang-kadang dia nak tak nak kedut-kedut. Dia nak tegang. Dia tarik betul-betul tarik kan. Nak selit. Kenapa? Dia kata nak kekemasan, tak nak kedut-kedut. Kenapa tak nak kedut-kedut? Ni bukan badan uniform, saudara. Ya? Mayat ni tak perlu kita ketat-ketat menyakiti mayat. Jangan buat ketat-ketat menyakiti mayat. Jadi kita letak selak kat tepi ni macam ni. Apa sangat? Okey. Satu lagi masalah. Okey. Sekiranya kita dah buat macam ni, tapi alamak, kain bawah tak boleh nak ikat, pendek. Tak apa, kita ajar nanti. Okey, kain bawah tak boleh nak ikat, macam mana nak buat? Okey. Kita duduk kat atas ni, sekejap. Okey bang, duduk atas kain tu. Duduk atas kain. Duduk atas kain. Duduk. Duduk. Okey. Duduk Okey. Kita nak tarik ni sebab ke bawah tak boleh nak ikat. Contohnya. Okey, pegang dia. Betul-betul munjul. Yang kekuatannya tak apa. Tak nak komplain lagi. Semua tak ada. Kalau ada komplain tu last saya mandi mayat. Bagi dia. Okey bang. Okey bang, cuba tarik. Kalau mak pula balik tarik. Satu dua tarik. Satu dua tarik. Okey. Best tak? Lagi. Okay. Mayat tidak akan sekitar. Okey, sesama ketiga ni tutup atas mayat. Nampak tak? Saya adjust sikit lah bagi kemas. Patutnya mayat dari tadi kita bersilang tau. Sebab badan dia besar kan. Alamak dah macam ni tak apa. Okey. Tutup. Tim yang kedua pula buat. 2 kali ni. Okey, jangan ketat-ketat sangat siksa mayat kan. Okey. Tali tu kita ikat sebelah kiri. Dah kotornya? Aku tak apa. Dalam tanah nanti lagi kotor. Okey. Ikat sebelah kiri. Kiri mana? Okey, situ. Tu pinggang ni. Mana tangan dia? Mana tangan? Sama je. Ni ke sini sini. Okey. Mana pinggang? Sini. Mana pinggang? Ni betul lah. Okey bang Boleh Kalau ada apa-apa jerit bang. SOS. Okey, ikat mati. Ikat ribbon. Jangan ikat mati. Ikat hidup Kalau jenazah betul ikat ribbon lah. Ya. Dalam tanah kita kena sebelah kiri. Sebab dalam kubur kita kena longgarkan balik. Okey baik. Kalau kita ikat mati, orang yang turunkan mayat tu menyumpah kita. Apalah. Cilakalah ikat mati kan. Dalam macam ni potong. Potonglah, minta pisau ke apa kan. Okey. Atas ni kita buat bunga sikit, bawah tu boleh buat bunga. Okey, tak ikat lagi. Ikat mana kat sini betul? Sini kat tangan dia. Kat atas ni. Itu okey. Jangan kuat sangat. Kesian dia. Kesian dia. Orang minta ikat teman-teman buat dia askar. Tu Omah ada tak sini? Tahu tak Omah ada sini? Ada rumah tak sini? Dia isteri dia ada tak? Anak dia ada. Okey. Ambil muka dia, gambar dia ni, hantar kat rumah dia. Bekerja datang ke sini. Ambil saya lagi family. Oi, buat bang, gambar ni buat profile picture profile picture. Okey, kita ambil selai kain sunat tasjiah atas badan mayat. Okey, tutup sikit. Macam ni. Selit sikit tepi dia. Alright, dah siap dah urusan mayat. Ya Allah, senang je urusan mayat ni kan. Kubur kat mana ni? Taman Selasih ke? Okey. Ke nak bawa balik kampung? Kampung kat mana bang? Jelas. Cerah sikit je. Batu 13 boleh. Kuali. Jalan kuari. Kuari tu untuk bakar mayat. Muar mana?
Jauh. Johor Kampung Asal? Boleh. Boleh, tak masalah. Johor dekat sikit lah. Okay, sekarang kita dah selesai nak solat jenazah. Orang perempuan dah selesai ke? Mulitai ya? Mulitai. Tanya, dah siap ke belum? Kita nak solat jenazah ni. Muslimah dah siap belum? Ni. Gambar ni. Ambil gambar kita dah. Dia tutup mati. Nak buat praktikal solat. Dah siap ke? Dah siap belum? Belum. Tutup ni. Okey, tak apa. Sekarang kita buat solat jenazah. Okey, katakanlah sana kiblat. Tak apalah, nak mengangkat musuh kat ni. Katakanlah sana kiblat. Okey, kita kiblat macam saya kata tadi, kepala kanan. Afdalnya kanan lah. Jadi kita buat semua kepala sini. Okey, menantu sulung jadi imam. Duduk tengah. Duduk sini. Anak mana anak? Lagi lah anak dah, sulung lagi lah. Anak jadi imam. Oh iyalah. Pandai menantu dia. Okey sini. Tak apa, kita ikut sama. Okey, macam ni. Alright. Okey, kemudian saf belakang. Disunatkan buat 3 saf, 3 layer. Tak perlu memanjang. Kerana barang siapa yang disolatkan dengan 3 saf, maka saf solat itu akan memberi syafaat kepada si mati. Okey, buat 3. Alright. 3. Okey, 1, 2, tambah satu lagi. Yang belakang boleh sambung lagi. Okey bang, sambung. Abang sambung depan. Okey. Cukup. Okey, 3 orang. Okey. Cun ni. Boleh? Okey. Baik, solat jenazah ni kalau misal kata nak hafal niat, okey, mana kita punya kontrol? Boleh. Okey. Kalau lah kita boleh baca, okey. Solat jenazah ni dia tak apa. Nak pusing sana? Okey, boleh. Pusing sini. Saya nak buat situasi kepala ke kanan tu. Kita boleh angkat mayat tak? Pusing ke? Angkat mayat boleh? Angkat mayat, pusing kepala sini. Angkat. Buat kepala dia. Okey, mayat. Angkat ramai. Pegang muncut terus tu. Sebelah sini. Cover sikit. Ramai sikit. 1, 2, up. Tak terang. Pinggang. Tu doa tak terangkat. Belah kanan. Tarik nafas. Ya Allah, pertama kali kena dukung ramai. Nafas sikit. Banyak dosa ni. Okey, buat tadi. Okey, depan sikit. Depan sikit nanti. Okey. Saya kata tadi kepala laki perempuan semua belah kanan. Okey. Okey, 3 saf. Okey, misal kata kita nak baca niat. Okey, ni antara niatnya. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau hafal baguslah. Kan? Tapi kalau tak hafal, baca Melayu pun tak apa. Imaman. Imaman. Saya aku solat kata jenazah lelaki ini 4 takbir imam kerana Allah Ta'ala pun boleh. Pada kifayah. Kalau panjang sangat, kita Allah saja aku solat. Semput gitu kan? Niat dalam hati je, lintasan. Sahaja aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala pun boleh. Sahaja aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita dah tahu dah rukun dia ada 4 takbir. Kan? Ada sudah dah? Boleh. Boleh kita tengok sekali. Nak solat dah ni. Mai. Insya-Allah. Okey, pakai mic. Okey. Muslimat boleh tengok kedudukan jenazah macam mana, kepala dia, lelaki dan perempuan macam saya kata belah kanan. Kalau di tempat tuan-tuan masih nak mengamalkan cara belah kiri, tak ada masalah, boleh. Siapa lagi tengok badan tahu dah. Okey. Arwah ni baik, orang ni mudah je urusan dia. Mudah urusan dia. Tak ada masalah. Najis pun tak ada. Alhamdulillah. Okey, 3 saf kita buat. Okey, kalau muslimat nak sambung belakang pun boleh. Sambung belakang, kita buat saf. Okey? Siapa yang buat solat jenazah, pahalanya 1 qirat. Siapa yang ikut hantar jenazah sampai ke kubur, pahalanya lagi 1 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, qirat tu besar mana pahala?
sebesar Uhud. Bukit Uhud besar tu. Kan? Solat jenazah ni simple je. Tapi ramai orang tinggalkan. Jadi rugi ya. Jadi 4 takbir saja. Okey, niat macam saya tadi, niat dia usolli ala hadzal maiti arba' takbiratin fardhu kifayah makmuman lillah ta'ala. Itu lelaki. Kalau perempuan usolli ala hadzihil maitati. Beza dia hadza maiti, hadzihil maitati. Arba'a takbiratin fardun kifayah makmuman lillah ta'ala. Kalau tak ingat, baca Melayu pun tak apa. Panjang sangat, niat dalam hati je. Sahaja aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Cukup. Sahaja aku solat jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut 4 takbir, tak payah sebut makmuman. Kerana kita punya kedudukan pun dah menentukan dah niat kita. Alright. Kemudian, kita pun solat. Okey, imam takbir yang pertama. Allahu Akbar, imam. Okay, yang lain ikut. Allahu Akbar. Takbir pertama kita baca surah Al-Fatihah. Okey, baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terus imam takbir yang kedua. Allahu Akbar. Kita selawat Ibrahimiyah sama dalam tahiyat akhir. Baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala kama barakta ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Takbir ketiga doa ke atas mayat. Kalau lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah tu ada ramai, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, macam mana? Allahumma fir lahu hahum. Jangan jamak semua sekali ya. Allahumma fir laha. Tak ada juga. Dia tetap Allahumma fir lahu juga ya. Suami isteri meninggal, Allahumma fir lahum. Sembilan sekali lah. Dua kan, dua kira ramai lah. Allahumma fir lahum. Niat. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Macam tu dia. Ataupun kita pergi kadang-kadang lapar pergi kan. Kita tengok orang sembahyang, kita sembahyang. Kita niat saja ke sembahyang apa yang disembahyangkan tadi. Ya. Waktu kita kata tak payah mention lelaki perempuan. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tapi alamak Allah mafirlahu ke firha. Tak tahu kan. Allah mafirlahum saja. Warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Okey. Okey, takbir yang keempat imam. Allahu Akbar. Okey, kalau imam tu bagi masa panjang untuk berdoa, kita pun doa lah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Kalau perempuan tukar ha, kalau ramai tukar hum. Time belajar ingat Allahumma la tahrimna. Tapi time solat yang betul-betul terlupa. Allahumma la hawla wala. Lain. Try lagi. Allahumma laka sumtu. Lagi jauh kan. Macam mana ni? Dah blank dah kan. Baca saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kena ingat ya. Biasanya takbir keempat ni dekat Malaysia atau Tanah Melayu je yang akan baca doa panjang. Biasanya dekat Saudi sana, imam dia takbir keempat terus salam. Dia tak ada doa. Tak apa, itu cara mereka. Allahu Akbar. Takbir keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak payah baca doa. Terus salam. Dan wajibnya salam ke kanan saja. Ya. Tapi kat Malaysia ni kanan dan kiri kita buat. Kalau kat Mekah sana, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun salam. Warahmatullahi. Lepas tu imam senyap. Imam belah kiri. Kita nak sambung ke kiri boleh, nak habis solat pun tak ada masalah. Okey, imam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, berapa sekali? Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut kebiasaan kita. Kita kat sini kanan kiri buat kan? Buat macam tu. Alright. Kemudian selesai nak solat jenazah, nak baca doa pun boleh. Nak selesai pun tak ada masalah. Ustaz, tempat tu dia ada dua orang lelaki. Yang meninggal jenazah dengan yang tak jadi imam. Makmum dia Perempuan. Ada belakang. Beratus perempuan lah. Perempuan dan makmum dia. Boleh. Dia perempuan. Perempuan je. Solo. 3 baris juga. 3 baris juga. Yang penting lelaki lah imam. Yang meninggal tu seorang lelaki. Imam? Kalau perempuan je semua, maka imam lah perempuan. Perempuan boleh jadi imam dalam kalangan dia. Kan? Yang lelaki yang meninggal tu seorang yang lelaki tu. Yang lain perempuan. Tak apa, yang meninggal tak ada masalah. Hukum dia dah selesai. Yang jadi imam tu perempuan lah. Perempuan lah. Kalau dalam kalangan tu semua perempuan, perempuan lah. Perempuan boleh jadi imam untuk orang perempuan. Bukan. Jenazah lelaki. Tak, untuk orang perempuan maksudnya jemaah yang lain. Jemaah dia. Kalau perempuan tu seorang je perempuan, ada tak ada masalah. Oh, jenazah lelaki tak kisahlah. Tak kisah. Okey. Baik. Kalau kita masuk macam wayang biasa kan. Tapi kalau ni kalau masuk takbir hamba masuk ada. Boleh. Ataupun kita buat satu sop yang lain. Macam mana? Kalau imam tengah solat, dia dah takbir pertengahan, 3 ke 2 ke, kita baru masuk, kita sambung saja. Imam dah salam, kita sambung takbir yang seterusnya sehingga selesai. Jangan salam dengan imam sebab kita belum habis lagi rukun. Macam solat biasa lah. Ya, takbir mesti 4 kali. Tu wajib, ya. Okay, sebab Ramai Ustaz. Buat 2, 3. kalau ramai sangat buat 2 kali ke boleh. Lepas solat dia okey selesai, orang lain pula masuk. Ada saya pernah dia takbir 3 kali. Macam mana? Tu tak sah lah tu. Dia kena 4. Kalau 5 boleh maaf lagi. Jangan kurang. Dia rugi kalau kena 4 kan. Kena 4. Mesti 4. Semua ikut 3. Tu tak boleh. Dia kena buat sekali lagi. Tak ada sama butikan. Yang tahu tu lah kena. Okey, kita duduk dulu. Sekarang saya nak cerita posisi dalam kubur. Okey, duduk dulu. Alright. 3 orang. Anak pertama, anak kedua, mana tu sulung. Okey, menghadap saya. Ni, Haji kat sini kepala. Okey, duduk melutut. Okey, duduk melutut. Okey, saya ceritakan posisi di dalam kubur. Katakan ni nak masuk dalam kubur, nak turunkan mayat. Okey, dalam posisi dia berdiri lah. Okey, pertama kita kena buka kain ni. Okey, dan mayat itu mestilah kita nak menghadap kiblat kan. Okey, sana kiblat, katakan sana kiblat lah. Sana kiblat, 3 orang ni mesti menghadap kiblat. Okey, posisi dia menyambut jenazah, sama ada daripada tepi ataupun daripada atas. Orang atas tolong paskan mayat dekat orang bawah. Okey, kemudian posisi dia macam mana? Tangan kanan bawah, kiri atas, macam dalam gambar ni. Kanan bawah, kiri atas. Kiri tu nak peluk dia. Okey, peluk dia. Okey, sebab dia menyambut daripada sini. Dia sambut, dia senang terus mengiringkan mayat. Okey, terus iringkan mayat. Ngiring ke menghadap kiblat. Ngiring. Macam tu. Lepas tu kita kata kiri atas. Okey, boleh. Okey, macam ni keadaan dia, mesti wajib menghadap kiblat. Okey? Dan orang dalam kubur buka tali tu, longgarkan sahaja, tak payah keluarkan. Daripada kepala sampai kaki. Sebab tu kita ikat ribbon. Buka semua. Jangan ikat mati. Kalau kita ikat mati, dalam kubur ni orang menyumpah. Tak guna siapa ikat mati, aku panas ni oi. Alright. Bila dalam posisi begini, orang di atas tolong kepal-kepal tanah sebab dia nak buat sendal kat belakang. Sendal belakang. Muka tak wajib buka. Setengah kata sunat pun tidak. Muka ni dibuka sekiranya orang tu mati dalam keadaan berihram. Ya? Maka kalau tak buka pun tak apa, nak cium kat tanah. Kalau nak buat, tak ada buat tak ada masalah. Bagi cium kan. Okey. Dan mengiring macam ni, kita akan turunkan papan lahat. Pastikan dia tidak terlentang. Jadi kalau dalam tanah kita masuk mengiring macam ni juga. Okey, di Malaysia ni kita ada 3 keadaan tanah kubur. Satu liang tengah. Liang tengah ni papan lahat. Baring kesian dia.
Lahat tengah tu kita akan letakkan papan lahat di tengah. Yang kedua ada lahat tepi, L. Ada lahat tepi. Yang ketiga keranda. Bagi situasi lahat tengah dan keranda, tanah yang pertama kita nak turunkan tu jangan berbunyi. Makna kata kita letak perlahan. Setengah tempat dia tapis dengan tikar. Tadah. Kenapa? Untuk adab kita pada mayat. Pendengarannya telah kembali. Dia dengar apa yang berlaku. Maka adabnya ialah tadah, tikar dah penuh atas tanah, tikar tu dengan tanah. Buang tikar tu keluar, baru ratakan tanah tu macam biasa. Kambus, 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 sehinggalah tinggi sejengkal, buat bukit. Bukit. Okey, kemudian selesai. Nak letak air mawar ke, nak siram air ke, bunga ke, terpulang masing-masing. Okey, selesailah bab pengebumian jenazah. Okey, ada soalan? Guna jengkaut boleh, guna tangan boleh. Sebelum kita tolak tu, kita kena kambus tanah apa papan tu dulu sikit. Okey. Kalau yang tali tak, kalau nanti tali kena buka. Sebab apa kan? Kerana adab kita pada mayat, kita tak boleh ikat dia. Okey, kalau tak buka pun tak ada masalah sebenarnya. Adab kita pada mayat. Kedua, kenapa orang kata jadi pocong? Supaya orang takut dia kena buka juga. Oi, kau tidak jadi pocong ni, boleh buka kan? Memang keadaan kaedah orang dulu, dia suka menakut-nakutkan. Sebab tu kalau saya kaitkan, ya, bukan tuan-tuan aja mengkaji sejarah, saya pun mengkaji sejarah juga. Sejarah mayat. Kenapa orang dulu kata jangan bagi kucing melintas mayat? Kalau tidak, mayat bangun. Sebab apa? Mana datang? Takut. Sebab apa? Binatang kucing ni dia dah sinonim dengan manusia. Kadang-kadang orang tu ingat dia anggap kucing tu macam keluarga sendiri. Dulu punya kepercayaan tak ada pun kata melintas tu jadi hantu. Tapi kerana orang dulu nak mengajar masyarakat, kucing ni alihkan, takut dia kencing ke apa, kotor mayat ni. Tuan rumah kata, mana boleh tok, ini kucing arwah, biar je lah situ. Dia tak nak dengar kan. Jadi orang dulu suka menggunakan kaedah menakutkan. Kau tak alih kucing ni nanti, kalau dia melintas atas mayat, dia bangun, kau tahulah. Ya kau tok, baru dia angkat kucing tu. Tu cara orang lama nak mendidik. Ya. Okey, lepaskan mayat ni, kesian dia. Dia tak bagi kita buat tu macam ni, dia terus rata. Apa dia? Tak kubur tu dia tak tak lewat muka. Nak rata. Tak boleh, kita kena buat bentuk juga. Sebab apa? Dibimbangi tanah mendap tu. Dia tinggikan sikit tapi dia tak buat macam bukit. Dia sama. Boleh juga macam tu. Yang penting kita kena lebihkan sejengkal. Sebab tanah dia akan mendap. Yang kedua, takut tergali lagi. Sebab tu kita letak papan, kita letak kepuk. Kepuk tu tak dikira bangunan kekal. Ya? Panas. Walaupun dalam aircon tu guna kapal sikit tu. Ya Allah, hidup lagi. Ya Allah. Ya Allah. Hai. Ada rambut terus. Okey bang. Ya Allah, kalau tak insaf juga tak tahulah. Okey bang boleh InsyaAllah steady Dia dah capai satu achievement yang orang sini semua tak rasa lagi. Kalau orang kata saya pernah berjalan satu Malaysia, orang lain pun pernah buat. Saya pernah kena kafan, orang lain tak pernah lagi. Pernah dah. Ya, InsyaAllah bang, extra 5 tahun nyawa. Okey bang boleh. Minta gambar-gambar tadi buat profile picture. Alright. Satu lagi, dalam bab jenazah ni, selain daripada pantalaran tu kan, biasa orang kata kalau meninggal tutup cermin. Kita pun tutup TV, tutup cermin tingkap, cermin rumah. Tu dulu punya kepercayaan kan. Kenapa? Tak tahu, orang tua dulu suruh buat, kita buatlah kan. Ikut-ikutan. Sebenarnya itu adalah kaedah cara orang dulu nak mendidik masyarakat supaya jaga tempoh edah. Orang isteri
kematian suami, dia kena menjaga iddah 4 bulan 10 hari, 130 hari. Iddah ni melarang tidak boleh berhias, tidak boleh berwangian, tidak boleh keluar rumah tanpa sebab. Okay. Jadi orang dulu dia macam kita juga, orang perempuan sekarang suka berhias, suka nak keluar kan, maknanya make up sikit-sikit. Okay. Jadi dulu lagi suka make up semua, nak pergi pasar. Jadi bila datangnya Islam mendidik masyarakat, awak baru kematian suami, jangan keluar rumah berhias, tak boleh berwangian. Apa pula tu, saya nak pergi beli barang je, takkan tak boleh nak make up sikit. Dia tak boleh terima cara tu. Jadi cara nak mendidik masyarakat supaya ikut cakap, banyak guna kaedah menakutkan. Kau rumah ada cermin tak? Ada. Balik rumah tutup cermin. Kenapa tu? Kalau tak tutup cermin, nanti awak nampak roh tu nanti dekat dalam cermin tu. Ya ke tu? Tutup semua cermin. Bila tak ada cermin kat rumah, nak make up macam mana? Maka mereka pun tak make up. Maka tak buatlah melanggar hukum iddah tadi. Kan orang perempuan pantang nampak cermin, oh make up, betulkan tudung, tak payah cermin, tinted kereta orang pun boleh. Jadi di situlah sebenarnya cara mereka. Jadi sekarang ni kita dah tahu hukum, dah tahu dah adab. Maka seorang isteri yang kematian suami tak payah tutup cermin pun tak apa. Buka je lah TV, buka lah cermin tu. Sebab lebih kepada jangan berhias. Alright, selesai soalan tu. Ada pertanyaan? Kan kematian suami. Kematian suami. Lepas tu isteri nak ke tanah kubur. Boleh ke tidak suami isteri ikut ke tanah kubur sedangkan dia dalam tempoh iddah? Baik. Persoalan tu saya bagi dengan persoalan juga. Biasa kat Malaysia ni, kalau kematian suami, isteri ikut tak kat kubur? Biasanya. Secara logiknya biasa nampak kan? Isteri arwah tu. So, kita kena faham, Islam melarang ataupun menghalang seorang isteri itu yang dalam keadaan iddah. Tujuan iddah tu untuk apa? Untuk mengelakkan fitnah. Kita pegang mengelakkan fitnah, sebab tu dia menghalang berhias, berwangian dan berkeluar rumah tanpa sebab. Okey. Misal kata seorang isteri tu bekerja, suami meninggal semalam, hari ni kena masuk kerja juga. Boleh ke tidak? Boleh kan? Sebab dia bekerja, bukannya dia saja-saja berjalan, bukannya ada fitnah pun bekerja. Dalam kerja tu dia tak boleh nak bersosial. Malam ni kita ada annual dinner, semua staf kena hadir. Dia tak boleh hadir sebab dia dalam tempoh iddah. Bekerja boleh, kemudian balik. Maka itu ruang lingkup dia yang tidak mendatangkan fitnah. Maka dalam situasi dia ikut jenazah ke kubur bersama dengan keluarganya, hantar suami ke kubur, adakah mendatangkan fitnah ke tidak? Di situ. Mendatangkan fitnah ke tak? Ni mak ayah dia ada, anak-anak dia ada, adik-adik ada, anak-anak dia, tengok hantar ke kubur, kemudian dia balik. Di situ ada tak fitnah? Tidak ada. Maka pada dasarnya tidak jadi masalah seorang isteri ikut suami ke kubur untuk menghantarnya. Dulu pernah dilarang. Kerana apa? Kerana dulu kebiasaan orang Arab, bila mana kematian dia akan terpekik, tololong, koyak baju, kerudung semua. Nabi tak nak cara macam tu ada dalam Islam, Nabi tahan dulu. Lama kemudian setelah Nabi wafat, orang nampak Siti Aisyah baru hantar jenazah ke kubur. Orang bertanya, ya Aisyah, bukankah Nabi larang orang perempuan ikut ke kubur? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi larang, sekarang dia benarkan. Sebab waktu tu Islam dah terdidik. Orang Islam berjaga pantang, jaga larang, tidak bermekik melolong. Maka diharuskan. Namun demikian, sekiranya orang perempuan itu seorang isteri, dia kata tak apalah, saya duduk kat rumah je. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita datangkan hukum ini, sandaran ini sebab apa? Untuk mengelakkan orang perempuan isteri yang nak mengikut hantar suami ke kubur dihina ataupun dipandang serong. Tengok tu isteri dia ikut suami dia kubur. Tak apalah, tu hak dia, dia nak ikut-ikut lah. Kalau kita rasa besok kalau suami saya mati, saya tak nak ikut ke kubur, kita punya pilihan. Maknanya masing-masing ada pilihan sendiri. Jangan kita tengok orang tu, kita kata salah ni, dosa dia, kesian dia. Itu pilihan dia. Ya, kena faham kat situ ya. Maka kita kena faham tujuan iddah untuk mengelakkan fitnah. Alright? Apa guna kalau seorang isteri duduk kat rumah menjaga iddahnya, tak nak keluar rumah, tetapi dia online TikTok menari-nari? Saya tak keluar rumah, saya menari-nari. Apa beza dia? Membuka ruang fitnah ke tidak? Maka di sini kita kena faham ruang fitnah tu macam mana. Jangan terlalu menonjol diri. Di situlah Islam mendidik masyarakat. Allahu a'lam.
Okey, soalan lain? Ya puan? Dalam 4 hari tu, ibu hari-hari biasa urus anak ke, kerja ke, pakaian pun macam pakai seluar, pakai t-shirt je tu, nak jaga lah. Kira besar. Baik. Kita kena faham bahawa kalau dia keluar tak ada urusan keperluan, tak ada masalah. Contohnya macam seorang isteri, dia ada anak-anak sekolah kan. Kemudian dia kena beli barang, kalau tidak siapa yang nak masak untuk dia kan. Saya tutup sekejap. Dah zuhur dah punya. Okey. Jadi selagi mana dia menjaga peribadi dia, tidak meletakkan fitnah, tak ada masalah. Tapi kalau dia pakai seluar ketat, baju yang mana tidak menjaga adab sebagai seorang isteri yang kematian suami, maka dia berdosa. Kalau suaminya tak pernah mendidik dia, suami pun menanggung dosa tu, menanggung akibatnya. Jadi suami kena tekankan pada isteri, so kalau abang meninggal, awak kena jaga dirilah, pakaian jaga semua. Kesian abang baru meninggal dah tersiksa kan. Jadi kena nasihatkan. Kalau suami dah nasihat tapi isteri buat juga, isteri yang menanggung. Okey, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Kepercayaan Melayu dulu. Kata kalau kita urus jenazah ni kena mandi, kena mandi. Baik. Mandi lepas kita uruskan jenazah, takut badi mayat. Sebenarnya itu bukan kepercayaan Melayu, tapi itu sunnah. Nabi kata hendaklah kamu bersihkan diri setelah kamu uruskan jenazah. Kerana apa? 2 sebab. Pertama, kesihatan. Kita takut mungkin ada penyakit pada badan mayat, maka kita tak bersihkan diri, kita terus balik rumah, takut kita yang ditipu sakit tu. Ataupun kita ada anak kecil pula demam panas, maka tu dari sudut kebersihan. Yang kedua, kita takut badi mayat ni apa? Kerana gangguan syaitan juga. Kena bersihkan diri, kita kena pagar diri kita dengan ayat syifa. Maka badi mayat tu sebenarnya satu dalam bab masalah kesihatan, penyakit. Yang kedua kerana gangguan. Dua-duanya kena bersihkan, mandi dan juga rawat dengan syifa. Itu saja. Wallahu a'lam. Masa persediaan mandi mayat, saya pun dengar juga apa ada orang yang gunakan air mandi mayat Perbuatan. perbuatan ke sikit. Buang badi mayat. Jadi apa persediaan kalau kita tak tahu ni. Baik. Dulu memang saya waktu mandikan jenazah, setengah orang dia kata dia nak sikit air mandi mayat. Tak dalam botol ke apa. Dia kata apa? Untuk elakkan badi mayat. Perbuatan. Sebenarnya itu kaedah yang tak betul. Ya. Sebenarnya kita guna air mandi mayat tu lagi penyakit. Kan? Itu lagi badi dia kan. Jadi benda tu sebenarnya kita buat kadang-kadang terikut-ikut tanpa ada alasan yang jelas kan. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ada badi mayat. Tak terkena badi. Okey. Badi mayat ni gangguan syaitan, ya. Maka kita bila rasa macam lemah semangat, kita ruqyah diri kita. Ayat ruqyah ni mudah saja. Surah Al-Fatihah, kemudian kita baca Alif Lam Mim, ayat 1 hingga 5 Al-Baqarah, Ayatul Kursi, 3 Qul, sembuh kat tepi tangan ni, sapu kat badan kita. InsyaAllah itulah pendinding yang sebenarnya. Ya, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ada orang kata Ustaz, apa orang dulu mandi atas kan? Rumah. Yang pertama tu kalau nak tengok syaitan duduk bawah tu. Kenapa kita mandi dulu kat kampung kan? Tengok orang tu mandi, air pun nitik bawah. Lepas tu nak tengok syaitan lalu kat bawah tu kan? Tengok kan? Sebenarnya itu orang tua-tua punya cara nak menakutkan budak-budak. Budak-budak macam kita juga dulu nakal. Nampak pelik sikit datang tengok. Ayah apa ni? Tak dah minum. Tak bukan tahu apa. Jadi orang tua-tua dulu nak halang budak-budak ni, dia kena takut kan. Kau jangan main kat bawah tu tau. Kenapa? Ada setan. Ya kau tu. Kalau kau tak percaya, cuba kau tongging. Tengok. Budak tu berani tak? Tak berani. Lari dia. Jadi cara dia nak menakutkan. Air penyakit tu kan. Baik. Okay, ada cara lain? Soalan lain? Baik. Saya nak tunjuk video yang saya janjikan tadi. Jadi sebelum nak tayang video, saya minta tidak ada sebarang rakaman. Okey, boleh tutup nanti live. Di dalam Facebook Live pun kita kena tutup. Sebab apa? Ini PNC.
Ya, sebab saya terikat dengan undang-undang kerajaan Filipina yang memberikan saya lesen untuk mengawet mayat. Jadi ini adalah video sebenar saya buat. Maka kita tengok sebagai tujuan pendidikan, ada bab aurat sikit, niatkan kita nak mendidik, nak belajar, ya. Okey, boleh tutup yang live tu, insya-Allah nanti tuan boleh tengok balik live ni. Okey, insya-Allah. Baik, boleh buka video. Okey.